Encik, tolong, jangan report kat tokai saya dan guru besar. Saya takut kena buang kerja. Iktibar dari kehidupan insan lain. Rumah jaga separuh dari hidup kami. Saya persembahkan satu lagi pengalaman sedih saya semasa menjadi pegawai pelajaran daerah untuk tatapan, kerana lebih ramai orang suka membaca pengalaman dari tulisan berbentuk ilmu semata. Ambillah iktibar, bukakan hatimu. Malam itu saya bersama pemandu membuat semakan ke sekolah-sekolah untuk menyelia kerja pengawal keselamatan sekolah. Beberapa sekolah disinggahi. Akhirnya saya sampai di satu sekolah kebangsaan yang di pinggir bandar. Bila kenderaan kami berhenti di pintu pagar sekolah, saya turun. Seorang lelaki tua beruniform jaga yang saya jangka 60-an menegur saya. Saya cepat memperkenalkan diri dan minta memeriksa beberapa perkara. Dia seperti keberatan untuk membenarkan saya masuk ke pondok pengawal. Tetapi bila diminta, dia beralah. Saya menolak pintu bilik pengawal untuk masuk. Pintu yang ditolak tertampan sesuatu. Lalu saya menjenguk ke dalam. Ya Allah, seorang remaja perempuan belasan tahun sedang tidur beralas tikar rumput di lantai, berbantal lipatan kain. Tidurnya mengiring kerana kakinya kena dibengkok disebabkan bilik yang sempit. Begitu nyenyak dia hingga tidak sedar kakinya tertampan pintu. Kasut sekolah, beg dan uniform sekolah menengah diletak di tepinya. Saya tidak menerus hajat untuk masuk dan mengajak orang tua itu berbual di luar. Dalam nada yang sedikit tergetar, mungkin rasa bersalah, dia berkata, "Minta maaf encik, anak saya menumpang tidur di pondok ni." Dia terhenti, tutur kata perlahan dan tertib dan seperti menahan sebab. Tak ada siapa di rumah. Mak dia dah meninggal. Anak-anak dah kahwin dan pindah. Saya tinggal dua beranak. Saya kena kerja untuk belanja kami berdua dan cari duit sekolah anak perempuan bongsu saya tu. Kerja lain dah tak larat. Raja jaga ni bolehlah. Saya bimbang nak tinggalkan dia seorang kat rumah. Minta maaf encik, minta maaf. Air matanya mula tergenang di sinar lampu yang berbalam. Bahunya saya gosok untuk menenangkannya. Saya pula yang serba salah dan sedih. Dia terus merintih. Hidup waktu malam kami di sinilah telah setahun lebih. Bila saya kerja shift malam, sebab rakan ada masalah nak kerja malam. Rumah jaga ni separuh dari hidup kami dua beranak. Esok pagi, anak satu akan ke sekolah menengah dengan basikal. Dia menumpang mandi di sekolah ni. Encik, tolong, jangan report kat tokai saya dan guru besar. Saya takut kena buang kerja. Macam mana kami hidup? Di sini dia dah teresak dan mengesat air mata dengan lengannya. Saya menepuk bahunya, menyuruhnya bersabar dan menjenguk sekali lagi ke dalam pondok. Tangan anak itu saya lihat menampar nyamuk di pipi. Ya Allah, anak semuda ini telah diuji dengan kepayahan hidup. Sesungguhnya lelaki ini seorang yang tabah. Hanya ini jalan hidup yang ada baginya. Saya dah tak sanggup mendengar kata-kata pakcik ini. Bila saya menaiki kenderaan, pemandu nampak keheranan kerana beberapa sekolah yang dilalui saya bersungut itu ini. Tapi kali ini diam dan mengesat air mata. Tetapi dia tidak berani bersuara. Pengorbanan seorang bapa hingga penghujung usianya. Selagi kudrat masih ada, keringat diperah demi penyambung hidup anak. Bila isteri dijemput Allah, apa pilihan lagi yang ada padanya demi sesuap nasi dan keselamatan anak darah suntinya? Jika anda pernah bersungut teruknya bekerja, susahnya hidup, ukurlah dengan orang tua ini. Jika anak anda bersungut tilam nipis, lama, katil kecil, bilik panas tak ada aircon, ukurlah dengan anak dara orang tua ini yang bermalam di tikar rumput di lantai simen rumah jaga yang kakinya pun tidak boleh terlunjur. Jika anak anda bersungut bilik air tak selesa, sarapan tidak sedap, ukurlah dengan anak ini yang mandi di tandas sekolah, sarapan di mana yang sempat. Jika nak marah anak murid lewat ke sekolah, mengantuk dalam kelas, pakaian lusuh tidak disetrika, penampilan yang comot, mulut jangan cepat mengungkap kata yang tidak elok. Ambil tahulah kisah hidup yang dilalui mereka. Jika jadi ketua, ambil tahu sedikit hidup orang bawah. Jangan tahu mengarah saja. Pejamkan mata, hayati keperitan hidup pakcik ni dan menangislah kerana banyak menangis melembutkan hati. Cerita benar, Abdul Ghani Harun, bekas PPD Kuala Muda, Yan.